Hai korang, siapa yang suka atau menyukai alam semula jadi hijau-hijauan dan ingin menikmati suasana lingkungan warna kehijauan di sekeliling, apa kata rancang percutian Anda ke Sabah, yaitu di Teh Resort Sabati. Inilah Sabati, welcome to Sabati. Sini tempat parking Sabati. Ada luas parking dia, jadi jangan risau soal parking, sebab di luar sana juga dalam sana pun ada parkingnya. Wah, comelnya patung ini. Sebenarnya bukan patung yang comel ya. Saya mau beritahu Anda, baju yang dipakai dalam patung itu baju etnik berbangsa dusun. Dan ini pula restoran Sabati, dan ada wheelchair di sini untuk kurang upaya. Dan ini adalah pelbagai bendera lambang negara yang melancong di Sabah. Ini adalah Tugu Teko. Di dalam teko ini ada pelbagai kunci love yang berbentuk begini. Setiap kunci ini ada tertulis nama pelancong yang ingin mendedikasikan namanya di sini. Ada di Brunei, ada di luar negara, dan macam-macam lah negara yang datang sini. Sebenarnya buat begini pun ia menyumbang kepada pelancongan terbesar juga di Sabah, menarik minat pelancong yang ingin datang di sini. Dan satu lagi perkara, restoran yang ada di sini yaitu restoran halal. Semua kategori boleh makan di sini, boleh duduk-duduk minum teh sambil menikmati pemandangan ladang teh. Dan di dalam di sini ada taman rekreasi, tapi ini taman hanya untuk melihat-lihat pemandangan sajalah. Sabati Sendirian Berhad juga dikenali sebagai Sabati, ialah syarikat teh utama di Sabah, Malaysia sejak tahun 1973. Asalnya dimiliki oleh Sabati Sendirian Berhad dan Desati Sendirian Berhad. Ia merupakan pengeluar teh terbesar di Borneo dengan pengedaran domestik dan antara bangsa. Baiklah, sejarahnya pula, pada tahun 1976 Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan tanah seluas 6.200 ekar di Kampung Nalapak, Ranau kepada Koperasi Pembangunan Desa KPD. Tanah itu kemudiannya ditukar menjadi ladang teh, dan pada 26 April 1978 ladang tersebut dimasukkan di Sabati Sendirian Berhad dengan subsidi dari KPD untuk mengurus dan mengendalikan pembukaan ladang ini. Pula telah diresmikan oleh mantan Perdana Menteri kita yaitu Mahathir Mohamad pada 29 Februari 1984. Sedia maklum, Sabati merupakan penyumbang utama kepada kerajaan dalam industri pertanian seluruh Malaysia. Ini adalah Vicky. Dia nampak kumbang besar dan dia teringin mau bergambar di sini, mencoba menaiki kumbang, sama ada kumbang ini boleh berjalan atau tak. Dan di sini adalah ada tempat bergambar yaitu Mount Kinabalu Sabah, Malaysia. Sesiapa yang ingin bergambar di sini boleh bergambar untuk ambil kenangan, dan memang digalakkan di sini. Tapi apabila kita post di Facebook kan, kita digalakkan buat hashtag Sabati, supaya Sabati ini boleh dikenali di seluruh negara ataupun di seluruh Malaysia terutamanya lah. Oke, sebenarnya ladang teh Sabah terletak di Kampung Nalapak dalam daerah Ranau, yaitu kira-kira 120 km daripada Bandaraya Kota Kinabalu Sabah. Lokasi ladang teh ini berada di laluan lebuh raya di antara Telopid, Ranau, yaitu selepas persimpangan ke Poring Hot Spring. Ladang teh ini berada di ketinggian 2.272 kaki daripada aras laut dengan keluasan ladang sebesar 2.600 hektar. Ya guys, besar kan?
Manakala kawasan ladang teh ini pula dikelilingi dengan hutan rimbah yang telah wujud sejak 130 juta tahun dahulu. Ya betul atau tidak saya kurang pastilah kan. Saya ingat-ingat sejarah dia saja. Oke, selain itu ladang ini juga berlatar belakangkan Gunung Kinabalu dan merupakan ladang teh organik tunggal di Malaysia serta menjadi pilihan di dunia. Mantap kan? Namun begitu, pada tahun 1997, Yili Corporation Sendirian Berhad telah mengambil keseluruhan share daripada Sabati Sendirian Berhad dan Desati Sendirian Berhad, yaitu merupakan syarikat yang mempunyai besar, merangkumi penggilingan, pengeksporan, serta penjualan produk di peringkat tempatan dan antara bangsa. Manakala yang ada di depan saya ini merupakan pelancong daripada Singapura. Mereka berhenti di sana karena mereka tertarik dengan satu produk yang diwartakan oleh guide mereka di sini. Dan di sebelah saya pula ini adalah kilang pengeluar Sabati, pemprosesan tea yang setiap hari kita minum itu, yang dibungkus Sabati. Disinilah pengeluar utama dia. Jadi belilah produk tempatan Sabati. Sebenarnya di kawasan sini ramai pengunjung yang datang daripada pelbagai negara, akan tetapi untuk hari Sabtu mereka telah melonggarkan dari jam 7 pagi hingga jam 5 petang sahaja. Dan untuk hari berikutnya Ahad dengan Jumaat mereka buka dari jam 7 hingga jam 7 malam. Nampak sunyi sedikit sebab tidak terlalu ramai pengunjung, tapi okay lah. Yang penting kita boleh tinjau keadaan di sini tanpa gangguan. Baik, coba Anda perhati apa yang saya rekam di atas dan coba dengar apa yang kamu dengar. Adakah Anda mendengar suara burung? Yes, ada kan? Ini adalah pondok untuk mendengar suara burung, bunyi kicauan yang merdu-merdu itu. Baik, mari kita tinjau dulu apa yang ada di sekitar di sini. Ini apa? Oke. Ini tempat sewa baju ya. Sesiapa yang ingin menyewa baju dan ingin merasai pakaian baju etnik Sabah, bolehlah datang di pondok ini. Oh my god, ada kumbang. Di sebelah kumbang ada tertera sesiapa yang ingin menaiki pondok itu, untuk budak-budak RM3 dan dewasa RM5. Tapi masa untuk naik di pondok ini diberi masa limit 10 menit saja. So kita cabar Vicky sama adakah dia berani atau tidak naik di pondok ini untuk mendengar kicauan burung yang mendayu-dayu. Serta mari kita lihat pemandangan di atas pondok sama ada cantik atau tidak. Itu terpulang pada individu masing-masing menilai cantik atau tidak. Bagi saya oke lah kan. Oke. Vicky sudah sampai di atas. Dia sedang merehat sekejap. Dan dia meneruskan di tangga yang kedua. Dia berjaya. Oke, good boy. Dia penakut sebenarnya tapi diatasi ketakutannya itu. Cayo Vicky. Vicky sudah sampai dan dia kata oke. Baiklah, kami sudah sampai di pondok teratas. Nah, ini adalah pemandangan. Boleh baca-baca dulu sebelum kita melalui satu jambatan. Kita tenangkan minda Vicky, relax-relaxkan dulu. Sebab dia seorang penakut. Cuaca di sini agak baik lah, tidak hujan, tidak juga berapa panas. Jam sekarang menunjukkan jam 4 petang. Tuh teko yang saya maksudkan tadi. Sesiapa yang ingin bergambar di sana sangat digalakan dan ingin membeli kunci, tulis namanya di sini boleh. Ini adalah jambatan yang saya maksudkan tadi. Siapa berani lalulah, kalau tidak berani duduk saja. Sorry. Di sini pula kelebihannya kita boleh mendengar kicauan burung. Kadang-kadang ada burung besar menghinggap di sini yang jarang kita temui. Oke, halangan terakhir untuk cabaran Vicky naik di jambatan canopy walk. One person only bilang. Ini ya. Sebenarnya Vicky ini gayat,
dan dia memang dari kecil gaya, tapi sekarang umur dia sudah 12 tahun. Tidak, tahun ini 2024, umurnya 13 tahun. Jadi saya mau bagi dia satu cabaran limpas jambatan ini. Jambatan ini taklah panjang sangat, menyeberang ke sebelah sana saja. Kami di Sabati sekarang, kami sedang meninjau pemandangan di atas dan ada halangan Vicky. Pertama ini pertama-tama dia naik tadi di jambatan ini, di tangga ini. Dia berhenti sini, baru dia naik sini. Dan inilah persekitaran pondok-pondok. Dan cabaran terakhirnya inilah. Dan sekarang dia masih berhenti, dia berehat, tenangkan minda pikiran semua, segala macam dalam otak dia ini. Tapi dia coba bertahan. Saya bagi dia satu cabaran. Oke, Vicky, you can do it. Yes, Vicky, cayo, cayo. Oke, 1, 2, 3, go. Oke, Vicky, pelan-pelan. Pegang kedua-dua tangan sana. Oke. Oke. Dia ini badan besar tapi penakut, tapi kalau sampai besar pun masih tidak boleh mengatasi ketakutan. Ini susah. Sekarang kita coba cabar dia. Semoga dia berjaya nih kali. Saya respect dengan Vicky, walaupun dia takut, tapi dia berjalan dengan perlahan-lahan. Dia coba atasi rasa ketakutannya, dan saya rasa dia boleh melakukan yang terbaik untuk lalu jambatan ini. Jika orang yang tidak kuat mungkin sudah pingsan kot di tengah-tengah jambatan ini, tapi dia oke. Dia meneruskan juga perjalanannya di jambatan tersebut. Oh my god, dan kini giliran saya pula yang mau lalu jambatan. Saya sendiri pun sebenarnya nama saja saya cakap Vicky, tapi saya sendiri pun gayat dan takut. Tapi saya coba mengatasi ketakutan saya. Saya harap saya boleh mengatasi. Doa-doakanlah. Oke. Laju-lajulah lalu supaya ketakutan itu hilang. Oh my god. Yeay, saya berjaya. Oke, dan ini Vicky, dia berjaya juga lalu di jambatan tersebut dan dia sedang berehat. Maaf sebab suara saya semput-semput ya. Saya pun sebenarnya penakut nih. Walau apapun, saya bangga dengan Vicky, respect dengan dia, walaupun dia agak lucu sedikit sebab dia berjaya mengharungi ketakutan dan melalui jambatan, tapi ada nangis lah. Dia nangis. Tak apa, nangis saja, nanti kelak akan ada lagi laluan yang sukar macam ni, dia boleh mengatasi sudah. Ini adalah jambatan. Sebenarnya jambatan ni kecil saja. Baiklah, di sini saya syorkan Anda membeli teh Sabah yang selalu kita nampak di pasar-pasar ataupun di supermarket besar. Sabah teh merupakan sejenis teh yang segar, semula jadi serta harumannya hasil daripada tanah yang subur daripada Gunung Kinabalu dan juga bebas daripada pergunungan petestit dan pewarna tiruan. Teh ini juga mendapat pengiktirafan oleh SIRIM dan menjadi pilihan utama rakyat tempatan. Yang menariknya pula, Sabah teh ini selain daripada ladang terbesar di Sabah, dia juga mempunyai kilang pengeksporan ataupun pemprosesan teh. Ini di sini kilangnya agak besar kan, bersebelahan dengan ladang tehnya sendiri. Dan cabaran kedua terakhir Vicky patah balik. Semoga dia berjaya kali ini, walaupun tadi ada nangis. Ada 2 tangga lagi yang Vicky akan turun nanti di sini. Rasa-rasanya dia boleh tak turun ini. Ini juga saya risau sebenarnya. Oke, ini juga satu cabaran buat Vicky, sebab Vicky ini naik tangga pun dia takut, turun tangga pun dia takut. Macam itulah orang yang gayat, semua benda pun dia takut asal ketinggian itu melebihi. Tapi sebenarnya saya bercakap-cakap pun saya punya hati berdebar-debar, berdegup-degup, semua ada. Sebab saya sendiri pun seorang yang gayat, tapi saya coba atasi kegayatan saya itu. Saya risau Vicky sebenarnya, harap dia oke. Tunggu tangga, turun tangga. Aduh,
Dia punya kaki juga sudah bergegar. Aduh ya Tuhan. Yeay, Vicky berjaya. Finally, dan giliran saya. Maaf karena saya ada ketawa sedikit. Saya berasa lucu dengan kaki Vicky selepas dia duduk di sana, kakinya masih bergegar sampai kelihatan kakinya bergerak macam tuh. Baiklah, lupakan kegayatan Vicky. Oke, di sini saya ingin membagi tahu Anda. Jika Anda inginkan percutian yang berbeza, apa kata Anda memilih Sabati Resort sebagai destinasi percutian Anda bersama keluarga ataupun teman-teman pada kali ini? Yaitu dengan slogan A Journey of Tea in the Borneo Rainforest. Penginapan Anda pasti berbeza dengan Sabati Resort. Oke, sedikit mengenai Sabati. Aku pasti nama Sabati bukanlah asing bagi kita di Malaysia. Semua pun tahu bahwa Sabah merupakan negeri pusat pelancongan terbesar di Malaysia dan terkenal di seluruh negara. Ia dipenuhi dengan adat budaya dan berbagai etnik yang sangat pemurah dan baik hati serta sangat-sangatlah peramah. So, siapa yang belum datang di sini, digalakan sangat-sangat untuk melancong di Sabah. Akhir kata, andai banyak kekurangan dalam video ini dan ada silap kata yang saya uturkan, saya minta maaf dan bye-bye.